Nak benda kita aku ambil lagi tak ada keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله الرحمن الرحيم InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Madha fi Sya'ban dari muka surat 50 dengan tabak Darul Hawi dan Darus Sanabil insya-Allah taala. Tapi sebelum daripada itu ada beberapa benda yang saya ada sedikit kabur, sedikit terjelah minggu lepas pada majlis yang lepas. Jadi saya ada cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada muka surat 40 tu lah. Man sarafa fikrahu wa a'mal al-fikrata tawaradat alaihi rusulul masarrah. Barang siapa yang memalingkan fikirannya, memalingkan akalnya dan mentadabbur, tawaradat alaihi rusulul masarrah, datang kepadanya berita-berita kegembiraan. Dah. Tu hamba tak tahulah pada majlis yang lepas. Dan seterusnya pula pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ceritanya yakni sebenarnya malaikat ni Allah Ta'ala jadikan malaikat yang mana hasil daripada kita berselawat atas Nabi ni Allah Ta'ala jadikan seorang malaikat. Amalan ni selawat kita banyak, Allah Ta'ala jadikan pengganti bagi selawat kita tu seorang malaikat yang membantu kita dalam kubur, yang menyekat kita daripada kita diazab. Jadi perbanyakkan selawat pada bulan Sya'ban. Dan kita hari ini masuk kepada tajuk Sya'ban Syahrul Quran. Sya'ban itu bulan Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ma bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Sya'banu syahrul Qur'ani. Sya'ban itu bulan Quran. Ja'a fi ba'dil athari tasmiyatu Sya'bana bi syahril Qur'ani. Wa ma'lumun anna qira'atal Qur'ani matlubatun fi kulli zamanin walakinnaha tata'akkadu fil azminatil mubarakatil musharrafah ka Ramadana wa Sya'bana wa Makkatal Mukarramah warrawdatil musharrafah wal mawasimi al mufaddalati. Datang asar-asar hadis khabar yang menyebut, yang menamakan Sya'ban ini dengan bulan Quran. Dan seperti yang telah diketahui bahawasanya bacaan Al-Quran itu dituntut pada setiap masa. Walakinnaha tata'akkadu fil azminatil mubarakah, tetapi menjadi lebih muakkad, menjadi lebih digalakkan pada zaman-zaman, pada masa-masa yang berkat, yang mulia, seperti Ramadan, seperti bulan Sya'ban, seperti di Makkah Al-Mukarramah, wa Makkatal Mukarramah, wa Makkatal Mukarramati, warrawdatil musharrafati, warrawdatil musharrafah, dan di Raudah Nabi SAW, dan pada musim-musim, pada bulan-bulan, pada peristiwa-peristiwa yang mulia. وقد جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم هذا القول. Datang daripada sebahagian salaf, telah diriwayat daripada sebahagian salaf kata-kata ini, yakni berkaitan dengan kelebihan baca Quran pada bulan Sya'ban. Qala al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, ruwina bi isnadin dha'ifin عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها
وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. Kata Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan dengan isnad yang dhaif daripada Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Muslim itu, orang-orang Islam itu apabila masuk bulan Sya'ban, inkabbu 'ala al-masahif faqra'uha, mereka bersegera kepada mushaf, kepada Quran, faqra'uha, dan mereka membaca Al-Quran. Wa akhraju zakat amwalihim, mereka mengeluarkan zakat harta mereka, taqwiyatan lidhaif, untuk menguatkan, untuk membantu orang yang lemah dan orang yang miskin untuk berpuasa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Boleh dua lah, sama ada bayar zakat fitrah, bayar zakat sungguh, bayar sedekah yang wajib, ataupun bersedekah dengan sedekah yang sunat. Sebab sedekah ada dua, sedekah wajib, sedekah sunat. Wa qala Salamah ibn Kuhail, berkata Salamah ibn Kuhail, kana yuqal, ada dinamakan syahrul Sya'bana syahrul qurra'i, bulan Sya'ban itu bulan qari-qari. Wa kan Habib ibn Abi Thabit idza dakhala Sya'bana qala hadha syahrul qurra', berkata Habib bin Ibn Abi Thabit apabila masuk bulan Sya'ban, beliau berkata ini bulan qari-qari. Kana Amr bin Qais al-Mula'i, daripada Sayyidina Amr ibn Qais al-Mula'i al-Bazzar, idza dakhala Sya'bana, apabila masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafrugha liqira'ati al-Qur'ani, menutup gerai-gerai, menutup kedai dia, dan mengosongkan masa untuk baca Quran, mengisi dengan bacaan Al-Quran. Qala Al-Hasan ibn Sahl, qala Sya'banu ya Rabb, ja'altani baina syahrayn 'azimain, fama li? Qala ja'altu fika qira'atal Qur'an. Berkata Hasan ibn Sahl, bahawasanya bulan Sya'ban ini, berkata, mengadu pada Allah, ya Allah, Engkau telah menjadikan aku di antara dua bulan yang agung. Fama li, ada bahagian ke untuk aku? Adakah bahagian, adakah sesuatu untuk aku? Qala ja'altu fika qira'atal Qur'an. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala firman, aku jadikan pada kamu qira'ah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Qala al-allamatu asy-syaikh Ahmad bin Hijazi rahimahullahu ta'ala, wa qad kana as-salafus salihu yaqbaluna fihi ala qira'ati al-Quran fata'assaw bihim. Berkata Al-Allamah Syekh Ahmad bin Hijazi radhiyallahu ta'ala anhu, salafus soleh, orang baik yang terdahulu di zaman salaf, menyambut kedatangan bulan Sya'ban ini dengan bacaan qiraatul Quran, fata'assaw bihim, ikutlah mereka. Fama minkum illa man jama'a syai'an minal Qur'anil Karim, dan pada setiap daripada kamu ini pasti ada sesuatu yang dihafal daripada Quran. Man jama'a ay hafizah, daripada sesuatu daripada Quran. Takkan kita tak hafal Quran tu? Kal Fatihati ummil Quran, seperti Fatihah ummul Quran, wa ayatil kursi, ada ayat kursi, wa suratil ikhlas, dan ada surah ikhlas, qul huwallahu ahad, wal muawwidhatain, dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa ghairi dhalik. Pasti ada sebahagian daripada ayat Quran, walaupun kita tak hafal Quran secara 30 juzuk, pasti ada sebahagiannya yang kita hafal. Fa yashtaghilul insanu fi hadha asy-syahri bima jama', maka hendaklah manusia-manusia itu menyibukkan diri mereka dengan apa yang mereka hafal, sekadar yang mampu. Nak baca lebih daripada tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mazaya wa fadail. Mazaya wa fadailu. Walil Qur'anil Karim khasa'isun wa mazaya. Mazaya, kelebihan. Fadail juga kelebihan. Keistimewaan. Mazaya, keistimewaan. Fadail, kelebihan. Walil Qur'anil Karim khasa'isun wa mazaya. Bagi Quran Al-Karim itu ada kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Sanadhkuru ahammaha fi hadhihi risalati. Kami akan menyebutkan yang penting-pentingnya di dalam risalah ini. At-ta'abbudu bitilawatih. At-ta'abbudu bitilawatih, beribadat apabila membaca Al-Quran. Dengan baca itu cukup sebagai ibadat.
Wa min khasa'isil Qur'ani, di antara khususiat keistimewaan Al-Quran, anna Allah ta'abbada khalqahu bitilawatih. Allah Ta'ala menjadikan ibadat makhluknya itu dengan baca Quran. Wa ja'ala ala mujarradi tardidi lafzihi walau min ghairi fahmil ajra was thawab wal qurba ilaih. Dan Allah Ta'ala menjadikan dengan semata-mata mengulang-ulang lafaz Al-Quran, walaupun tanpa kefahaman, boleh pahala, boleh ganjaran dan boleh dekat kepada Allah Ta'ala. فَإِذَا ضَمَّ الْقَارِئَ إِلَى التِّلَاوَةِ الْفَهْمَ زَادَ أَجْرًا عَلَى أَجْرٍ. Apabila seorang pembaca Al-Quran itu menyekalikan pemahaman di dalam tilawah, maka bertambahlah pahala di atas pahala. Pahala lain pula. Pahala baca suku, pahala faham suku. Ini kita kena faham. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, maka baginya pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu, pahala itu digandakan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun gharibun. Wa rawal hakimu mislahu marfu'an wa qala sahihul isnad. Wa jaa fi haditsin akhar عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال. Daripada hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadat umat aku ini membaca Quran. Wa sanaduhu dha'ifun ghairu annahu yataqawwa bi ghairihi. Wa hadhihi al-khususiyyatu imtaza biha al-Qur'anu. Dan ini, khususiyah ini, kelebihan ini hanya teristimewa untuk Quran sahaja. Amma ghairuhu, adapun selain daripada Quran, fala ajra ala mujarradi tilawatih, maka tidak ada pahala dengan semata-mata membacanya. Bal la budda minat tafkiri fihi wa tadabburih. Tetapi bahkan perlu kepada tafkir, kepada tadabbur, memahami ayat tu. Hatta salat allati hiya imadud dini laisa lil musalli thawabuha illa bimiqdari ma aqala minha. Sehingga kan solat sekalipun yang menjadi tunjang, yang menjadi tiang kepada agama, laisa lil musalli thawabuha, tidak ada pahala bagi orang yang bersembahyang itu kecuali dengan qada apa yang dia faham. Syafa'atul Qur'ani li ahli, syafaat ahli Quran bagi ahli Quran. Rawa Ibnu Majah bi isnadin sahihin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaji'ul Qur'anu yawmal qiyamati karrajuli syahibi fayaqulu hal ta'rifuni ana alladhi ashartu laylak wa adma'tu naharak. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Quran datang di hari kiamat seperti seorang lelaki yang bersinar-sinar, comel rupanya. Fayaqulu, maka Quran itu berkata, hal ta'rifuni, engkau kenalkah aku? Engkau kenal ada aku? Ana alladhi ashartu laylak, akulah yang membangunkanmu di malam hari. Wa adma'tu naharak, akulah yang membuatkanmu lapar di siang hari. Jadi nampak di sini, orang yang betul-betul ahli Qurannya ialah yang berjaga malam dengan Al-Quran dan siang harinya berlapar berpuasa. Wa rawa Ibnu al-Mubaraki fi raqaiqihi marfu'an, daripada Ibnu al-Mubarak marfu' dalam raqaiq hadis marfu',
As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Quran itu memberi syafaat bagi hamba. Yaqulu siyam, berkata puasa, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Aku menghalangnya daripada makan dan syahwat di siang hari. Bila kurang makan, maka kuranglah syahwat, kuranglah nafsu syahwat kita. Apabila lemahnya luaran kita, lemahnya perut kita, maka kuatlah rohani kita, kuatlah dalaman kita. Apabila kenyangnya luaran kita, kenyang perut kita, maka laparlah rohani kita, maka jadi nafsu syahwat kita semakin tinggi. Fasyafi'ni fihi, maka mana'tu at-ta'ama wasyahawati bin nahar, aku menghalangnya daripada makan dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka beri syafaat kepada aku pada puasa. Wa yaqulul Quran, maka berilah syafaat kepadanya, syafaat aku ni kepadanya, kepada hamba yang berpuasa tadi. Wa yaqulul Quran, Quran berkata pula, mana'tuhun nauma bil lail, aku menghalang malamnya daripada tidur. Fasyafi'ni fihi, maka beri syafaat kepada aku, syafaat aku ini padanya, pada lelaki tadi, pada hamba yang banyak baca Quran. Fayashfa'ani, maka puasa dan Quran memberi syafaat kedua-duanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti al-yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, daripada Sayyidina Abi Umamah, hadis marfu', disebutkan Nabi SAW sabda, bacalah Quran, kerana Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pemiliknya, bagi orang yang membacanya. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, al-Quran musyaffa', Quran itu memberi syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan pembela yang benar. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Quran itu di hadapannya, menjadikan Quran itu keutamaannya, qadahu ilal jannah, syurga, Quran itu akan memimpinnya ke syurga. Wa man ja'alahu khalfah, barang siapa yang menjadikan, membelakangi Al-Quran, saqahu ilan nar, Quran akan mengheretnya ke dalam neraka. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Man yuhibbul Qur'ana fa inna Allah yuhibbuh. Kelebihannya lagi pula, barang siapa yang mencintai Quran, maka Allah Ta'ala mencintainya. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbu Allah wa rasulah. Daripada Ibn Mas'ud, hadis marfu', katanya bahawasanya barang siapa yang suka untuk dicintai dirinya oleh Allah dan Rasul, maknanya nak dirinya dicintai Allah dan Rasul, maka diperhatikan, kena tengok. Fa in kana yuhibbul Quran, maka jika sekiranya dia mencintai Quran, fa huwa yuhibbullaha wa rasulah, maka dia telah mencintai Allah dan Rasul. Wa rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqatun. Al-Quranu mu'jizatun baqiyah, Quran itu mukjizat yang kekal. Wa min khasa'isil Qur'ani annahu mu'jizatun baqiyatun matluwatun fi kulli makan. Antara kelebihan Al-Quran, bahawasanya ia mukjizat yang kekal dibaca pada setiap tempat. Ma'atakaffulillahi bihifdih, bersama dengan takaful, dengan Allah Ta'ala memberati, bertanggungjawabkan dengan jaga Quran. Sekarang ni muka surat 54, dekat mazaya wa fadail Al-Quran. Baik. Dekat kelebihan Al-Quran, mazaya wa fadail. Kalau tak ada al-firih, ada mazaya wa fadail. Baik. Al-Quranu mu'jizatun baqiyatun. Quran itu mukjizat yang kekal. Wa min khasa'isil Qur'ani, jumpa lagi. Jumpa dah. Ma'a takaffulillahi bihifdih, bersama dengan Allah Ta'ala memberati, bertanggungjawabkan dengan jaga Quran, sama ada dengan belajar ilmu Quran dan juga hafal Quran. Bi khilafi mu'jizatil anbiya, bersalahan dengan mukjizat Nabi-Nabi yang lain.
fa innaha qaddat binqida'i awqatiha, maka sesungguhnya ia musnah, ia luput dengan luputnya waktu-waktu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, bila habis zaman dia, habis, tak ada. Ada Injil dengan Taurat zaman sekarang, tapi telah diseleweng, telah diinhirafkan. Jadi Nabi kitab Quran, walaupun berlalu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun, 14 kurun dah lepas Nabi kita ni, tetaplah Allah Ta'ala jaga dengan Allah Ta'ala melantik ulama', Allah Ta'ala memilih ulama'-ulama', serta juga Allah Ta'ala menjaga Quran itu sendiri. Wa hadhihi al-mu'jizatu baqiyatun ala ma kana. Mukjizat ini, yakni Quran ini kekal. Kekal sampai ke sekarang. Baqiyatun alaihi min waqtin nuzuli ila zamanina haza. Kekal dia itu daripada mula-mula diturunkan oleh Allah Ta'ala sehinggalah ke zaman kita sekarang. Wa qad madat muddatuhu 14 qarnan wa hujjatuhu qahirah. Telah berlalu 14 kurun dan hujahnya tetap menang atas yang lain. Tak ada orang boleh menewaskan hujah Al-Quran. Wa mu'aradatuhu mumtani'ah. Dan orang yang mengiktiraf, orang yang berdebat, orang yang cuba mencari kesilapan Al-Quran juga terhalang daripada menang. Ma'a wujudi ahli al-ilmi wa a'immatil balaghati fi kullil qura wal amsar. Bersama dengan kewujudan ahli ilmu dan imam-imam syekh-syekh balaghah pada setiap negeri dan setiap negara. Jadi orang belajar, dia kena jaga kerja dia, nak jaga Quran lah. Ilmu fiqh, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sarah tu semuanya nak jaga Quran. Kalau kita tak sapa kepada benda tu, tak tahulah hakikat. Wal mulhidu fihim kathir. Sedangkan dalam masa yang sama, mulhid ni orang yang mengingkari, golongan etis, golongan orientalis, semuanya kathir, ramai. Wal mukhaliful anidu lam yazal hadiran wa muhayya'a. Dan orang yang berkhilaf, orang yang menentang al-anid, keras kepala, lam yazal hadiran wa muhayya'a, tetaplah ada semua, tetaplah berusaha. Wa yabqa insya'allahu hakadha ma baqiyatid dunya wa ahluha. Dan insya-Allah ia akan kekal dengan izin Allah sebegini rupa selama mana ada dunia dan penduduknya. Qari'ul Qur'ani la yas'amuh wa sami'uhu la yamujjuh. Pembaca Al-Quran tidak akan membebankannya. Tidak akan membebankan dirinya. Wa sami'uhu la yamujjuh. Dan orang yang mendengar tidak jadi berkocok hatinya, tidak jadi huru-hara dalam diri dia. Wa min khasa'isil Quran, di antara khususiat Quran, anna qari'ahu la yas'amuh. Bahawasanya di antara khususiat Al-Quran, kelebihan Al-Quran, pembacanya tidak akan membebankannya, tidak rasa terbeban dengan baca Quran. Wa sami'uhu la yamujjuh. Dan orang membaca pula tidak akan rasa huru-hara dalam diri, tidak akan rasa gelora dalam perasaan dia. Bal tikraruhu yujibu ziyadatu hubbi. Bahkan mengulang-ulang Al-Quran itu menambah kecintaan kepada Quran. Ni bagi orang yang ada halawatul iman, orang yang ada kemanisan iman, kemanisan baca Quran. Orang yang tidak ada kemanisan baca Quran tidak akan bertambah cinta kepada Quran dengan tikrar, dengan takrar, dengan mengulang-ulang Quran. Yang ada hanyalah malal, kebosanan, berat jiwa. Apabila baca Quran semakin rasa bosan. Itu kerana halawatul iman tak ada. Bukan disalahkan pada Quran, disalahkan pada pembaca itu sendiri. Kama qila, seperti yang dikatakan ini daripada kitab Matan Asy-Syatibiyah. Wa khairu jalisin la yumallu hadithuh wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Sebaik-baik jalis ini kawan rapat. Sebaik-baik kawan rapat la yumallu hadithuh, yang tidak membosankan bila bercakap dengannya. Bila baca Quran tak jadi bosan. Wa tardaduhu yardadu fihi tajammula. Dan mengulang-ulang Al-Quran itu yazdadu fihi, menambah pada dirinya, menambah pada diri orang membaca itu tajammula, kecantikan, kebahagiaan. Wa ghairuhu minal kalami walau kana balighan fil ghayah yumallu ma'at tardidi fis sam'i wa yukrahu fit tab'i.
walakin hadzal amru بالنسبة ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم لا إلى من له طبع سقيم. Dan selain daripada kalam tadi, kalam Imam Syatibi dalam matanya, walau kana balighan fil ghayah, walaupun nampak keterlaluan pada nak sebut itu, yumallu ma'at tardidi fis sam'i, membosankan pada banyaknya ulang pada dengar, wa yukrahu fit tab'i, dan jadi benci dalam tabiat diri kita ni, bila ulang kau benci, bila ulang kau dak sedap. Walakin hadzal amra binisbati ila man lahu qalbun salim, walaupun maknanya ada ulama kata mengulang-ulang Quran ini jadi bosan semua ini urusan ini perkara ini jadi pada siapa? Bagi nisbah orang yang ila man lahu qalbun salim, orang yang ada qalbun salim, orang yang ada hati yang baik, ada hati yang sihat, nafsu yang sihat. Ini orang yang rasa tenang dengan Quran, orang yang rasa suka dengan Quran, orang yang suka bila diulang Quran. La ila man lahu tab'un saqim, tidak bagi orang yang ada tabiat yang sakit. Orang yang tabiat yang sakit, orang yang ada tabiat yang tidak sihat, orang yang jiwanya sakit, tidak akan merasa tenang dengan Al-Quran. Terbalik tilawatuhu tajlu sada al-qulub. Seterusnya khususnya Al-Quran ini, membacanya Al-Quran itu tajlu sada al-qulub, menghilangkan sada karat hati. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala sallallahu alaihi wasallam, hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid. Qalu fama jila'uha? Qala tilawatul Quran. Daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati ini berkarat seperti berkaratnya besi. Qalu fama jila'uha? Sahabat bertanya, apakah penghilang kepada karat tu? Qala tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Syarafu hamilihi wa ikramihi wa taqdimi. Kemuliaan orang yang membawanya, orang yang menghafal Quran, dan memuliakan Al-Quran itu wa taqdim, dan mendahulukan orang yang membawa. Wa ikramuhu wa taqdimuhu, syarafu hamilihi wa ikramuhu wa taqdimuhu, memuliakan orang yang hafal Quran, wa taqdimuhu, dan mendahulukan orang yang hafal Quran. Kita sebut lagi. Aslul Qur'ani min sya'airillah, wallahu ta'ala yaqul, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Asal Al-Quran itu daripada syiar Allah Ta'ala, lambang-lambang kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa yustadallu bihal ulama'u ala wujubi ikrami ahli al-Quran. Diistidlalkan, diistimbah hukum daripada Quran ini, daripada ayat ini, ulama letak wajib memuliakan ahli Quran. Bukan sunat dah, wajib terus memuliakan ahli Quran. Wa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ta'zimi jalalillahi ikramu salatah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara membesarkan keagungan Allah Ta'ala dengan memuliakan 3 golongan. Yakni kita nak memuliakan keagungan Allah Ta'ala ini dengan memuliakan 3 golongan. Yang pertama, al-imamil muqsid. Siapa imamil muqsid? Pemimpin yang adil. Wa dhisyaibatil muslim, dan orang tua yang Islam. Wa hamilil Quran, dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, ahli Al-Quran. Rawahu Ibnu Abdil Barri fi kitab at-Tamhid wa qala wa hamalatul Qur'ani humul 'amiluna bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi. Dan kata pengarang at-Tamhid, hamalatul Quran itu ialah orang yang beramal dengan hukum-hukum Al-Quran, halalnya dan haramnya. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala
Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Daripada Abi Mas'ud al-Ansari, hadis marfu', disebutkan Nabi sebut, hendaklah menjadi imam di kalangan kaum itu, di kalangan kelompok itu, orang yang paling pandai baca kitab Allah Ta'ala. Di dalam mazhab Syafi'i kita, orang yang faqih nombor 1, orang yang paling pandai ilmu fiqh. Orang yang pandai ilmu fiqh biasanya automatik dia pandai ilmu Quran. Tetapi kalau lah orang tu pandai ilmu fiqh tapi dia ada pelak, tak reti ra dia tu ra Jawa orang Terengganu panggil, tak reti nak sebut ra sira sama siratul ladzi, maka dia ni tidak boleh menjadi imam walaupun dia faqih. Dia kena cari orang yang faqih yang qari. Kalau tak ada orang faqih dalam kampung tu, surau tu tak ada orang pandai, tak ada ustaz, maka diberikan mansab, diberikan jawatan imam itu kepada qari, kepada orang yang pandai Quran, orang mengajar ilmu tajwid dan sebagainya. Hadis sahih. Wa rawal Bukhari wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rijlayn min qatla Uhud fi thawbin wahid, thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an, fa in ushira ila ahadihima qaddamahu ila al-lahdi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selain daripadanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan dua orang lelaki, dua orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua orang yang mati syahid, min qatla Uhudin fi thawbin wahid, daripada syuhada Uhud fi thawbin wahid. Fi thawbin wahid ini kalau silapnya dalam kubur yang satu. Ada juga kata, kita tengok balik nanti syarahnya, fi thawbin wahid ini yakni pada pakaian satu. Sebab ada silapnya pada liang lahat yang satu. Thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an. Siapa yang paling banyak menghafal Quran? Fa in usyira ila ahadihima, kalau ditunjuk kepada salah satu daripada keduanya, qaddamahu ila lahdi, Nabi akan mendahulukan turun dalam liang lahat. Jadi liang lahat, kalau kubur kita tu, kalau kubur petak itu, tu dipanggil lubang biasa, hufrah. Kalau dia dalam, lepas tu tengah tu ada macam parit, ditutup atas tu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kayu tu, dipanggil syak. Ni syak. Syak. Lepas tu pula adanya liang lahat, ada tiga jenis kubur. Ni liang lahat. Digali dalam sikit, di dinding kubur tu dibuat lubang, dimasukkan mayat di bahagian ni. Dimasukkan bahagian mayat ke dalam tu. Jadi orang yang mati syahid dan hafal Quran banyak, Nabi akan utamakan duduk di dalam. Duduk di dalam. Dan ditutup di sini dengan batu-batu. Dan Nabi SAW liang lahat. Zaman Nabi ada dua ni je cara tanam, cara kubur, syak dengan lahat. Maka sahabat berijtihad, tengok tukang gali kubur yang mana paling awal sekali mari. Tiba-tiba liang lahat mari. Orang gali lahat mari, maka diletakkan Nabi dalam lahat. Ni syak sunat juga. Ini nombor 1 yang paling afdal, nombor 2 dan nombor 3. Itu caranya. Baik. Terus. At-tabarruku bil Quran. Tabarruk dengan Quran. Mengambil berkat dengan Quran. Orang kata tak ada berkat, Allah Ta'ala aja yang punya berkat. Ya, memang Allah Ta'ala yang punya berkat. Tetapi Allah Ta'ala berhak menjadikan pada sesuatu itu ada keberkatan yang kita boleh ambil. Dengan ulama ada berkat, pada ilmu ada berkat. Kalau tak ada berkat tempat lain, Allah Ta'ala aja yang punya berkat. Tak payah belajar, tak payah duduk di rumah aja. Tabarruk bil Quran wa min khasaisil Qur'ani annahu yutabarraku bihi. Daripada khususiat Al-Quran ini, daripada keistimewaan Quran, ditabarrukkan dengan Quran itu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Wa rawad Darimi bi isnadin sahihin
anna Ikramata ibn Abi Jahl radhiyallahu ta'ala anhu kana yad'u al-mushafa ala wajhihi wa yaqulu kitabu rabbi. Adalah Ikrimah ibn Abi Jahl radhiyallahu ta'ala anhu meletakkan mushaf di atas mukanya, lalu dia sebut kitabu rabbi, kitab Tuhanku. Dia letak atas muka je. Cium Al-Quran tidak ada masalah selepas daripada baca Quran. Wa min barakatihi anna qira'ata suratin minhu wa ayatin tatrudu syaitana 'anil qari'i bal 'an baitihi aidan. Di antara berkat Quran bahawasanya bacaan surah daripada Al-Quran dan ayat-ayat, sebahagian daripada ayat Quran itu menghalau syaitan daripada pembaca Quran. Bal 'an baitihi aidan, bahkan daripada rumahnya juga. Wa anna al-ijtima'a li qira'atihi istidrarun li rahmatillah, dan bahawasanya berkumpul untuk baca Quran itu istidrarun li rahmatillah, memanggil bagi rahmat Allah, wastijlabin li ridwanih, dan menarik bagi redha Allah, wa mahallun li wurudis sakinah, dan dari tempat untuk turunnya ketenangan, wa dzikrullahi ta'ala liman ijtama'u lah, dan untuk menyebut nama Allah Ta'ala bagi orang yang berkumpul padanya. Wasti'malul Qur'ani littadawi minal amradil hissiyyati walittabarruki bihi la yamna'u isti'malahu li amradil qulubi wa daf'il jahli warribi wasyukuki anha wal 'amalu bima fihi minal ahkami wasyara'i'i. Wal'amali bima fihi minal ahkami wasyara'i'i. Dan penggunaan Al-Quran untuk berubat pada penyakit hissi, penyakit luaran, dan untuk bertabaruk dengannya tidak menghalang penggunaannya bagi sakit, penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati. Dan untuk menolak kejahilan, keraguan dan syak daripada hati. Dan nak suruh beramal, wal amalu bima fihi minal ahkam wa syara'i, dan suruh hati kita ni beramal dengan hukum-hukum dan syarak. Jadi baca Quran pun untuk menghilangkan syak, menghilangkan jahil dalam diri kita. Faman za'ama ba'da hadha anna isti'mal al-Qur'ani fi nahiyatin min hadhihi an-nawahi kat-tadawi yu'attilu isti'malahu fi nahiyatin ukhra aw yunafiha yukazzibuhu 'amala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'amala as-sahabati wat-tabi'in. Barang siapa yang menyangka selepas daripada ini bahawasanya penggunaan Al-Quran pada satu sudut daripada satu-satu sudut, yakni seperti berubat, yakni kita sangka bahawasanya Quran ini boleh berubat saja, dalam masa yang sama yu'attilu isti'malahu, dalam masa yang sama mengabaikan penggunaan Al-Quran fi nahiyatin ukhra, dalam sudut-sudut yang lain, atau yunafiha, atau menggugurkan penggunaan Al-Quran, yakni kata boleh berubah aja, ada benda lain. Yukadzibuhu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amal as-sahabati wat-tabi'in, dia telah mendustakan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi dan amalan sahabat serta tabi'in. Mudah je. La ilaha illallah. Masuk kepada bab la ilaha illallah pula. Wa yanbaghi lil muslimi an yaghtanimal awqatil mubarakata wal azminatal fadilata wa khususan syahr Sya'ban. Perbuatan cium Quran dan lalukan Quran di dahi, mulut dan dada, adakah itu perbuatan bertabaruk? Ya, perbuatan itu juga perbuatan bertabaruk. Orang Melayu kita lepas daripada baca Quran, dia tutup, dia letak di dada. Letak di atas kepala tu maknanya letak pada akal kita, simbolik pada akal. Cium pada mulut pula, tepat kasih sayang kita. Anak kita sayang, kita cium dengan mulut. Dan kita letak di dada, simbolik pada hati. Ada simbolik belaka orang-orang tua buat. Bukan maknanya wajib dia, tetapi maknanya tak ada masalah, hukumnya adat yang baik.
Wa yanbaghi lil muslim, sayogianya dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, seyogia. Sepatutnya bagi orang muslim ni an yaghtanimal awqatil mubarakah, merebut waktu-waktu yang berkat, wal azminatal fadilah, dan zaman-zaman yang mulia, wa khususan syahru sya'ban wa lailatun nisfi minhu, dan secara khususnya bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Kita lepas dah malam nisfu Sya'ban. Moga-moga Allah Ta'ala sempatkan kita tahun depan pula insya-Allah Ta'ala. Bil istikthari fiha min al-ishtighali bi kalimatis syahadah. Dengan istighfar, dengan memperbanyakkan padanya pada malam dan juga bulan Sya'ban itu, daripada menyibukkan. Memperbanyakkan apa? Memperbanyakkan dengan kita ini menyibukkan baca kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Said awal sebut, sehari orang Muslim ini tak boleh luput perkataan La ilaha illallah 100 kali. Ada ulama tasawuf dia kira sehari ni berapa hari kita menapah. Sehari ni berapa hari jantung kita berdegup. Dia kira-kira boleh 124,000. 124,000 kali jantung kita berdegup. Maka dia kata maka kalau orang ni nak sampai kepada makam betul-betul ahli sufi, kena baca La ilaha illallah itu 124,000 kali sehari. Sebab apa? Menyamai bilangan degopang dan menapah kita. Degopang jatuh kita 124,000. Bermakna kalau kita baca 124,000 kali La ilaha illallah, seolah-olah setiap kali degopang jantung kita itu bersama dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah tak dibakar dalam api neraka orang lagu ni. Ilman wa ma'rifatan. Ulang baca kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam keadaan ma'rifah, dalam keadaan tahu. Tahu apa maksud La ilaha illallah. Apa sebenar-benarnya Allah. Ini tak dapat tidak, kena belajar akidah. Wa amalan wa aqidatan, dan beramal serta akidah. Akidah kita akidah La ilaha illallah, beramal kita pula beramal dengan La ilaha illallah. Wa manhajan wa ibadatan, dan dari sudut manhaj kita pula manhaj La ilaha illallah, serta ibadat kita tu ibadat La ilaha illallah. Semuanya tak lari daripada kalimatus syahadah. Wa zikran wa tikrara, sebut La ilaha illallah dan mengulang-ulang. Fahiya babud dukhuli fil Islam. Kalimah La ilaha illallah itu ialah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Kalau tak orang kafir, asalnya orang kafir tak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak akan jadi Islam. Kita ni pula alhamdulillah lah, Islam asli dah, Islam keturunan. Wa sullamul wiqayatil iman, dan tangga untuk menjaga iman. Apabila ada mari syak Allah Ta'ala cipta alam. Siapa cipta Ta'ala? Amantu billah, pegang pada dada kiri, amantu billah, sebut La ilaha illallah banyak kali. Wa mi'rajul qulubi wal arwahi ila rabbil akwanir rahimir rahman. Wa mi'raj, tempat munajat hati-hati dan roh. Tangga hati-hati dengan roh ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bertepat ke siapa? Bukan untuk sampai kepada ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Hujung sekali ma'rifatullah, hujung sekali kita kenal Allah Ta'ala, jawabnya tak tahu. Dah apa ulama buat payah, ulama tauhid buat payah-payah dan sebagainya, kerana nak buang syubhat. Nak buang kata apa Allah Ta'ala ni tak bertempat. Nak buang kata Allah Ta'ala ni ada tempat. Nak buang kata Allah Ta'ala ni, Nabi ni berjumpa pada malam Isra Mi'raj di langit sebab Allah Ta'ala di langit. Nak buang tu lah. Tu je jadi panjang. Wahya awwalu syu'abil imani wa afdaliha, dan ia adalah seawal-awal cabang iman dan afdalnya, afdal sekali. Wahya min akbaril hasanatil lati yatajaddadu bihal iman. Dan ia adalah sebesar-besar kebaikan yang dengannya itu diperbaharui iman. Wa tukaffaru bihas sayyi'at, dan ia juga adalah sebaik-baik kebaikan yang menghapuskan bagi sayyi'at. Sayyi'at ni dosa kecil. Hatta ta'khudha biyadi sahibiha fatadkhuluhul jannah.
sehingga mengambil dengan tangan orang yang banyak menyebut la ilaha illallah ini masuk ke dalam syurga. Wahya mafatihus samawati wal ard. La ilaha illallah ini kunci langit dengan bumi. Apa kunci langit dan bumi ni? Sebut la ilaha illallah, nama kita akan terkenal di langit. Sebut la ilaha illallah, senang kita duduk bumi ni. Duduk di alam dunia, alam akhirat, senang semua dengan kalimah la ilaha illallah. Bal mafatihul jannah. Bahkan la ilaha illallah ini kunci syurga. Tak sebut la ilaha illallah tak masuk syurga. Wahyallati tamna'ul ibada min sukhtillahi ta'ala. Dan ia juga kalimah la ilaha illallah itu ialah yang menghalang hamba-hamba daripada murka Allah Ta'ala. Wa tu'amminuhum min azabih, dan mengamankan hamba-hamba Allah Ta'ala daripada azab Allah Ta'ala. Wa qad jaa'a fi fadliha ahaditsu kathiratun. Datang pada terangnya fadl, kelebihan la ilaha illallah itu ahadits kathirah, hadis-hadis yang banyak. Sebab tu orang duk baca la ilaha illallah tu masa tahlil tu. Hari ni tahlil tak boleh buat, bid'ah orang duduk kata. Paling kurang tak beri manfaat kepada orang dalam kubur, orang hak hidup ni dapat manfaat. Hak tu lah ulama-ulama nak ajar. Ada belaka sandaran tu. Kita tak tahu, kita jangan kata tak ada. Minha ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Nak menyandung sikit. Di antaranya apa yang datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak memperbaharui iman, nak menambah iman? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Katanya Nabi, sabda Nabi, perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Rawahu Ahmadu wal Hakimu. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah awsini, faqala sallallahu alaihi wasallam idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Daripada Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku berkata ya Rasulullah, Abu Dzar kata ya Rasulullah, wasiat kepadaku, pesan kebaikan padaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Jika sekiranya buat kejahatan, buat dosa kecil, fa'atbi'ha hasanatan tamhuha, maka turutilah dengan hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, dia akan memadamkannya. Kata ulama, padam itu pula tanpa istighfar. Tanpa istighfar. Kalau dosa besar, kita nak minta ampun, kena istighfar ke? Istighfar. Kena istighfar, kena menyesal dan sebagainya. Dosa kecil tak perlu kepada menyesal dan sebagainya. Kecuali dosa kecil yang kita buat seumur, bukan kita, seseorang itu buat seumur, yang buat secara berkekalan sehingga menyebabkan lekat dosa besar, lekat tabiat. Maka orang yang berbuat dosa besar, adakah wajib dia menyebutkan dengan mulut maknanya astaghfirullah, dia wajib ke? Tidak wajib. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut, Imam Ghazali sebut, tak berhajat pun seorang yang nak bertaubat ini dengan lisan, tetapi yang pentingnya ialah dengan hatinya, dengan jawarihnya, dengan tubuh badannya, dengan hatinya rasa menyesal dan berazam nak tinggal. Moga-moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dosa besar. Dosa kecil, buat amalan baik, telah hapus dah. Tadi dia buang masa sedekah, insya-Allah Allah Taala ampun dosa kita, buang masa. Faqultu ya Rasulullah, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah, adakah daripada kebaikan itu la ilaha illallah? Dan Nabi kata, kalau lepas buat jahat, kalau kamu ada buat jahat, turuti dengan kebaikan. Adakah antara kebaikan itu la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, hiya afdalul hasanat. Sabda Nabi SAW,
La ilaha illallah itu sebaik-baik kebaikan. Rawahu Ahmad. Wa ruwiya an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin qala la ilaha illallah fi sa'atin min lailin aw naharin illa tamasat ma fi as-sahifati min as-sayyi'ati hatta taskuna ila mithliha min al-hasanati. Rawahu Abu Ya'la. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala, tidaklah ada seorang hamba yang berkata la ilaha illallah fi sa'atin min lailin aw nahar, pada satu detik dalam siang ataupun malam, pada malam ataupun siang, kecuali dihapuskan ma fi sahifah, pada lembaran suratan amalan, minas sayyiat, dosa-dosa kecil, hatta taskuna ila mithliha, sehingga menggantikan pada serupanya, yakni serupa dengan dosa kecil itu, minal hasanat, yakni ke tempat kita buat dosa besar itu, contoh kita buat dosa kecil 10. Bila mana orang yang sebut la ilaha illallah, bila kita sebut la ilaha illallah, maka la ilaha illallah itu menghapuskan 10 dosa kecil itu tadi dan menggantikan 10 dosa kecil itu dengan 10 pahala pula. Rahmat Allah Ta'ala ni. Kalau kita hitung, ada orang dia kata, Allah rapuang ni, kalau nampak selai rambut 10,000 tahun dalam neraka. Dia tak pandang rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Ambil air semayang, basuh muka, tak bertaubat, turun dosa mata, turun dosa hidung, turun dosa bibir. Berkomor pula, buang air, turun dosa lidah. Tak taubat apa? Tak sebut istighfar. Jalan pula nak ke masjid, terampung pula dosa. Boleh pahala baru pula. Lepas tu akad takbir pula, Allahu Akbar, turun pula dosa. Rokok, turun pula dosa. Ada? Tengok pada rahmat Allah Ta'ala ni, kita tak ada masa, tak ada bermain di lidah kita untuk kita kata Allah Ta'ala ni zalim. Sebab apa Allah Ta'ala ni maknanya seksa orang lama-lama dalam dok. Tengok hak rahmat Allah Ta'ala ni banyak lagi. Berapa dah kerja tu? Jawab ni kita zalim. Kita zalimi diri kita sendiri. Wa an Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah SAW sabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa akthiru minhuma, perbanyakkan dengan bacaan la ilaha illallah dan istighfar, perbanyakkan kedua-duanya. Fa inna iblis qala, sesungguhnya iblis berkata, ahlaktun nasa bidzunub, aku menghancurkan, aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, dan mereka menghancurkan aku, membinasakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, maka tak kala aku melihat pada demikian itu, ahlaktuhum bil ahwa, iblis kata ni. Iblis kata, maka tak kala manusia ni sebut la ilaha illallah, ahlaktuhum bil ahwa, aku jadikan mereka ini, aku menghancurkan mereka dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka diri mereka ini telah diberi hidayah. Berlaku mana? Bila sebut la ilaha illallah, setan cocoh pula ke lain. Setan duk hasut pula kita ikut lain, kata kita ni lah orang baik, kita lah ahli syurga dan sebagainya, orang lain ahli neraka. Di sini rawahu Abu Ya'la. Wa rawa Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahri. Tidak adalah di atas bumi ini seseorang yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, kecuali diampun, dihapuskan semua dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih-buih di lautan banyak. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu 'adla 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yawmahu dzalika hatta yumsi
ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali sehari. Seumpama pahalanya itu seumpama membebaskan 10 hamba, dituliskan padanya 10 kebaikan, 100 dosa, 100 pahala. Dicatat padanya 100 pahala, dihapuskan 100 dosa. Dan adalah ianya hirzan minasyaitan, adalah bagi orang yang sebut tadi, hirzan minasyaitan, perlindungan daripada syaitan, yaumahu, pada hari itu, hatta yumsi, sehingga pada waktu petang. Walam ya'ti ahadun fa afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun amila aktsara min zalik. Tidak ada seseorang yang beramal dengan sesuatu perkara yang lebih afdal daripada orang yang beramal, orang yang baca bacaan ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali pagi. Kalau orang beramal ni dengan orang beramal zikir-zikir lain, orang beramal la ilaha illallah tadi lebih afdal lagi. Wa man qala subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yawmin 100 marrah hutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang menyebut subhanallahi wa bihamdih 100 kali sehari, diampunkan, dihapuskan semua dosanya, walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala mansharihim. Tidak. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ahli la ilaha illallah itu ada ketakutan. Wahsyah ini takut keseorangan. Fi quburihim, dalam kubur mereka, wala mansharihim, dan juga pada hari kebangkitan. Wa ka'anni anzuru ila ahli la ilaha illallah wa hum yanfuduna at-turaba 'an ru'usihim wa yaqulun alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Dan seolah-olah aku memandang kepada ahli la ilaha illallah, orang yang banyak berzikir la ilaha illallah ini, mereka ini membuang ketika hari pada mahsyar. Di pada mahsyar kan bangun daripada tanah. Bila bangun daripada tanah. Jadi orang-orang yang menyebut la ilaha illallah ini bangun di hari kiamat, Nabi sebut yang fudunat turab, mengibah-ngibah kepada mereka ini daripada tanah. Wa yaqulun, mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Sambung lagi. Baca habis 9:30. Sejam setengah gini kita baca. Wa fi riwayatin laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun 'indal mauti wala 'indal qabri. Pada satu riwayat, tidak adalah bagi ahli la ilaha illallah itu ketakutan ketika mana mati, dan juga ketakutan ketika mana dalam kubur. Wahsyah ini takut seorang, takut berseorangan. Rawahu Tabarani wal Baihaqi. Wa jaa fi hadithi Samurati ibni Jundubin ataupun ibni Jundab, boleh baca belaka, at-tawil. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila al-jannah faghulqatil abwabu dunah faja'at shahadatu an la ilaha illallah fa akhadhat bi yadihi fa adkhalathu al-jannata. Aku tengok seorang lelaki daripada umat aku ini intaha ila al-jannah. Intaha ila al-jannah, jalan sampai ke syurga. Faghulqatil abwabu dunah, maka ditutup pintu syurga baginya. Faja'at syahadatu an la ilaha illallah, maka datanglah kalimah syahad asyhadu an la ilaha illallah ini, fa akhadhat bi yadihi fa adkhalathul jannah, memimpin tangannya memasukkannya ke dalam syurga. Jadi kadang-kadang orang tu tidak diizinkan dalam syurga, nak masuk syurga, tiba-tiba kalimah la ilaha illallah itu membantunya masuk syurga. Ini hebat orang yang melazimi zikir la ilaha illallah.
Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan la ilaha illallah. Al-hadithu kama fil jami' as-saghir ma'zuwan ila al-hakim at-Tirmidhi wa at-Tabarani. Wa rawa at-Tabarani an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in miftah wa miftahus samawati la ilaha illallah. Pada setiap benda itu ada kunci, dan kunci langit itu la ilaha illallah. Fahiya miftahus samawati lid-da'awati wal kalimati at-thayyibat. Kunci apa ni kunci langit ni? Kata Syekh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, kunci ini yakni kunci langit untuk doa, wal kalimati at-thayyibat, dan percakapan perkataan yang baik. Yakni la ilaha illallah ini menjadi kunci kepada terkabulnya doa. Orang yang tak ada kalimah la ilaha illallah, orang yang kafir, tak mengucap dua kalimah syahadah, dia nak berdoa tidak dikabulkan kecuali dalam kesempitan. Orang yang ahli la ilaha illallah, orang yang Islam dah ni, sebut la ilaha illallah, kabul doa dia. Lagi pula itu orang Islam dah. Ni pula kalau orang yang banyak sebut la ilaha illallah, ahli zikir, ulama-ulama yang banyak berzikir la ilaha illallah tu, si amalang duk la ilaha illallah, dia tu lagi-lagilah boleh ganjaran doa dikabulkan oleh Allah Taala. Kama rawan Nasa'i kama fit targhib wat tarhib an Ya'qub ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu an rajulaini min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahuma sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dua orang sahabat Nabi mendengar Nabi bersabda, ma qala 'abdun qattu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mukhlishan biha ruhah musaddiqan biha qalbuh natiqan biha lisanuh illa fataqallahu azza wa jalla lahu as-samaa'a fatqa hatta yanzura ila qailiha minal ardi wa huqqa li'abdin nazara Allah Ta'ala ilaihi an yu'tiyahu su'lah. Tidak adalah seorang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tok Imam kalau ada jadi Tok Imam di sini zikir wirid lepas garik. Lepas garik, lepas maghrib dan juga subuh. Orang kata panggil garik, maghrib lah. Lepas maghrib dan juga subuh, zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tok Imam ke makmum ke sunat 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Sebab apa saya sebut begitu? Sebab bilangan yang Nabi tetap ni ada keistimewaan tersendiri. Ni kadang-kadang Tok Imam suara sedap. La ilaha illallah 3 kali je. Tu semua benda tu kena tengok baik-baik. Kerana sir bilangan 33, bilangan 7, bilangan 5, kena ambil ihtimam, kena ambil cakna. Jadi orang yang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam keadaan dia menyucikan ruhnya, hatinya itu membenarkan bagi kalimah itu, menyebut dengan lidah pula. Tak padan dengan sebut dalam hati ni, sebut pada lidah. Allah Ta'ala akan buka daripada langit itu satu lubang, satu bukaan, sehingga Allah Ta'ala nampak kepada orang yang berkata-kata itu di atas bumi. Kalau Allah Ta'ala tak buka, Allah Ta'ala tak nampak ke? Nampak. Cuma ni maknanya nak sebut balarah, nak sebut keterlaluan. Dia panggil hiperbola. Wa huqqa li'abdin nazarallahu ta'ala ilaihi an yu'tiyahu su'lah. Maka wajiblah bagi hamba yang Allah Ta'ala pandang ini untuk dikabulkan semua permintaannya. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni turun begitulah. Dengan panggil rahmat Allah Ta'ala ni dengan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Boleh. Warawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta yufdiya ila al-'arsy majtunibatil kaba'ir. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang menyebut la ilaha illallah itu dalam keadaan dia menyucikan dirinya dalam keadaan ikhlas, kecuali dibukakan pintu langit sehingga nampak arasy majtunibatil kaba'ir, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Walidzalika suddirat biha katsirun minal ad'iyatin nabawiyyatil waridah atau khutimat biha, wa min dzalika du'aus subhi wal masa'i. Dan daripada itu, oleh kerana banyaknya ganjaran la ilaha illallah ini, suddirat, didapati banyak daripada doa-doa Nabi yang warid disebut la ilaha illallah mula dulu. Wa au khutimat biha, ataupun diakhiri dengan la ilaha illallah. Dan di antaranya ialah doa pagi dan doa petang. Warawan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa alaihi salam ya Rabb allimni shay'an adhkuruka bihi wa ad'uka bih. Qala qul la ilaha illa Allah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaqulu hadha. Qala qul la ilaha illa Allah. Qala innama uridu shay'an takhussuni bih. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illa Allah fi kiffah malat bihinna la ilaha illa Allah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya daripada Abi Sa'id daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bersabda, berkata Sayyidina Musa alaihi salam, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadha. Salah. Qala Musa alaihi salam, ya Rabb allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bih. Wahai Tuhan, ajarkan kepada aku satu perkataan yang aku nak sebut namamu dan aku nak berdoa kepadamu dengan kalimah itu. Allah Ta'ala firman, qul la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, ya Rabb kullu ibadika yaqulu hadha. Nabi Musa kata, hamba-hambamu hak lain pun sebut. Semua hamba-hambamu yang lain juga menyebut sebegitu rupa. Qala qul. Allah Ta'ala firman, katakanlah la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Qala innama uridu syai'an takhussuni bih. Nabi Musa kata, aku nak sesuatu yang khusus untuk aku, bukan orang lain. Nak sesuatu yang eksklusif, bukan inklusif. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a fi kiffah. Jika sekiranya, wahai Musa, jika sekiranya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan fi kiffah, pada satu daun dacing, penimbang, satu sebelah penimbang, wala ilaha illallah fi kiffah, pada penimbang yang lain pula, malat bihinna la ilaha illallah, berat hak la ilaha illallah lagi. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Pakat beramal belaka. Andai sebut lalu la ilaha illallah alhamdulillah. Biar kita beramal tu. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai al-istighfar.
ثم قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Daripada Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah, sebaik-baik doa itu istighfar. Kemudian Nabi menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu. Ada Nabi ada dosa ke? Bukan. Yakni bagi dosa-dosa orang lain terhadapmu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan pada sekalian orang mukmin dan mukminat. Rawahu at-Tabarani wa Ibnu Marduyah wa Dailami. Wa rawa at-Tabarani 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah qabla kulli syai' wa la ilaha illallah ba'da kulli syai' ufiya minal hammi wal hazan. Diriwayatkan daripada Tabarani daripada Ibnu Abbas, Nabi bersabda, barang siapa menyebut la ilaha illallah sebelum buat setiap perkara, wa la ilaha illallah ba'da kulli syai', dan menyebut la ilaha illallah selepas buat sesuatu perkara, ufiya minal hammi, akan diselamatkan dirinya itu daripada ham. Ham ni mudahnya payah nak move on, wal hazan, dan kesedihan. Wa rawat Tabarani aidan an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولم يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani juga daripada Abi Darda daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, tidak adalah seorang hamba yang berkata la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah Ta'ala membangkitkannya di hari kiamat, mukanya seperti bulan mengambang malam 14. Dan tidak walam yurfa' yawma idzin li ahadin amalun afdalu min amalih, tidak diangkat pada hari itu amalan yang lebih afdal daripada amalannya, kecuali orang yang menyebut seperti mana sebut la ilaha illallah 100 kali ataupun lebih. Yakni amalan pada setiap hari ni paling kurang kita la ilaha illallah 100 kali. Paling kurang 100 kali. Nak lebih tak apa ni. Jangan kurang. Jadi amalan ahli bumi ni paling baik sekali hak mana? Paling baik sekali la ilaha illallah kalau diangkat dari sudut harian. Al-istighfar, masuk bab istighfar pula. Al-istighfaru min a'zamin wa aula ma yanbaghi 'ala al-muslimil harisi أن يشتغل به في الأزمنة الفاضلة التي منها شعبان وليلة النصف، وهو من أسباب تيسير الرزق، ودلت على فضله نصوص الكتاب وأحاديث سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تكفير للذنوب وتفريج للكروب وإذهاب للهموم wa daf'un lil ghumum. Istighfar ini adalah sebesar-besar seagung-agung, wa aula, dan seafdal-afdal. Ma yang bagi 'alal muslimil haris, perkara yang sepatutnya orang muslim yang betul-betul berkehendak kepada kebaikan, an yashtaghila bihi fil azminah, dengan menyibukkan dirinya pada bulan-bulan yang berkat, bulan-bulan yang mulia, allati minha, yang di antaranya Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Moga-moga tahun depan kita sempat pula. Dan ia wahwa, yakni al-istighfar itu min asbabi taysir rizki, di antara sebab mudah rezeki. Wadallat ala fadlihi nususul kitab, dan menunjuk atasnya, yakni dalilnya banyak tentang fadilat istighfar ini dalam nas-nas Quran wa hadis, dan hadis Sayyidil Ahbab, ketua kekasih Allah Ta'ala, yakni Nabi SAW. Dan padanya, pada istighfar itu, penghapus bagi dosa, tafrijun lil kurub, jalan keluar daripada segala perkara-perkara yang tersangkut. Lil kurub ni perkara-perkara yang payah. Wa idhabun lil humum, dan menghapuskan kesedihan yang lalu, membolehkan kita move on lah.
wa daf'un lil ghumum, dan menghapuskan kekusutan. Wa dzalika li anna kasratal humumi wa tawaliyal aqdari sababuha syu'muz dzunubi wal israri. Dan kerana banyaknya humum, payahnya move on, wa tawaliyal aqdar, yakni banyaknya benda yang kita tak boleh move on, wa tawaliyal aqdari, dan berpanjangan akdar, dosa kejahatan. Bukan watawali al-aklan ni kesusahan, silap. Sababuha syu'muz dzunub, sebab kepada kesusahan, payah nak lupa, payah nak hilang sedih hak lalu-lalu. Sebabnya ialah syu'muz dzunub, kejahatan dosa-dosa kita, wal israr, dan berpanjangan dosa kita. Fajadirun bi an yakuna dawa'u al-istighfar, maka kenalah letak obatnya itu ialah al-istighfar. Wasidqat taubah, obatnya lagi pula taubat yang benar. Wal i'tizar, qala sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sabda Nabi SAW, barang siapa melazimi istighfar, Allah Ta'ala menjadi baginya keluar daripada setiap benda yang dia sedih. Ham ni sedih yang lalu, huzni benda sedih yang akan datang. Wa min kulli dhiqin makhraja, pada setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, memberi rezekinya pada benda yang daripada yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar, kata Syekh Said Hawa dalam kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, juga 100 kali sehari. Istighfar 1 kali, selawat 100 kali, tahlil 100 kali. Afdal lagi 100 kali selawat istighfar, 100 kali selawat, 100 kali tahlil siang hari, lepas subuh, lepas garik, lepas maghrib, istighfar 1 kali, selawat 1 kali, tahlil 1 kali. Ikut turutang. Istighfar dulu, suci diri dulu, lepas tu selawat puji Nabi Muhammad, dan pula yang terakhir ialah mengagungkan Allah Ta'ala. Kerana kita nak sapa pada Allah Ta'ala, kena lalu Nabi Muhammad. Jadi sebut nama Nabi dulu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Hakim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah, daripada Sayyidina Anas, Nabi bersabda, qala Allah ya ibna Adam, firman Allah, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sungguhnya tak kala engkau menyeru aku, berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampun bagi diri kamu dan aku tidak hiraukan. Banyak mana pun dosa aku ampun belaka. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu itu sampai kepada anana as-sama', sampai kepada awang dah tinggi, thumma astaghfartani, kemudian kamu beristighfar pada aku, ghafartu laka, aku ampun pada dirimu. Wala ubali, aku tak kisah banyak mana dosamu, aku tak kisah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, jika sekiranya engkau datang kepadaku dengan biqurabil ardi khataya, dengan dosa sebesar seluah bumi, thumma laqitani, kemudian berjumpa dengan aku, kemudian mati, kemudian engkau bertemu dengan aku, yakni mati, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, nescaya aku akan mendatangkan kepadamu seluah bumi juga keampunan. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun gharib. Jangan putus harap pada Allah Ta'ala. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qala iblisu wa izzatika la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Kata iblis, wa izzatika, demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan berputus asa, aku akan kekal, la abrah, aku akan kekal, ughwi, menyesatkan hamba-hambamu selama mana ruh mereka dalam jasad mereka,
Faqala ta'ala, kata Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemegahanku dan keagunganku, la azalu astaghfiru lahum mastaghfaruni, aku tidak akan berhenti, sentiasalah aku mengampuni bagi hamba-hambaku selama mana mereka meminta keampunan daripadaku. Rawahu Ahmadu wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa an Abdullah bin Muslim radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi bersabda, berbahagialah bagi orang yang ada dalam suratan amalannya istighfar yang banyak. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Ibnu Majah boleh baca dua, Ibnu Majah matiha ataupun Ibnu Majahin. Wa an Zubair radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an tasurrahu sahifatuh falyukthir fiha min al-istighfar. Barang siapa yang suka untuk dia tengok, barang siapa yang dia suka untuk dia ni gembira dengan suratan amalan dia, falyukthir fiha min al-istighfar, maka dia kena berbanyakkan istighfar. Kalau nak sahifah dia, suratan amalan dia tu menggembirakan dirinya, maka dia kena perbanyakkan bagi istighfar. Rawahul Baihaqi bi isnadin la ba'sa bih. Wa an ummi Ismatal Usiyyati radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin ya'malu dhanban illa waqafa al-malakul muwakkalu bi ihsa'i dhunubihi 3 sa'atin fa in istaghfara Allah min dhanbihi dhalika fi shay'in min tilka as-sa'ati lam yuqifhu alaihi wa lam yu'adzab yaumal qiyamati. Rawahul Hakim. Daripada Ummu Ismah Al-Ausiyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'malu dzamba, tidak adalah seorang muslim yang melakukan satu dosa, illa waqafal malakul muwakkalu bi ihsa'i dhunubihi 3 sa'at, kecuali seorang malaikat yang diwakilkan untuk kira amalan, untuk kira dosa dia itu tunggu 3 jam. Tunggu dalam 3 tempoh. Ulama khilaf lah 3 hari ke 3 jam ke 3 minit. Fa in istaghfarallaha min dhanbihi dhalika fi syai'in min tilka sa'at, kalau dia ni beristighfar dah tempoh 3 jam tu, lam yuqifu alaihi, malaikat tak akan tulis kejahatan dia tu. Dalam hadis lain lapang, hadis ni kata 3, walam yu'adzab yaumal qiyamah, dan tidak diazab di hari kiamat. Rawahul Hakimu wa qala sahihul isnadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqalat qalbah wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah fahuwa ar-ran alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita sambung hadis ini pada majlis yang akan datang insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Esok hari pukul 2 juga, pukul 8 malam lah insyaallah taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.